Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, so untuk video cikgu kali ni, part 2, cikgu akan menceritakan sambungan daripada part 1, iaitu pengkelasan mikroorganisma. Okey, so untuk hari ni, kita tengok pula tentang protozoa. Okey, family yang ke 1, 2, 3. Okey, family yang ketiga iaitu family protozoa. Okey, kita tengok saiz dulu. Okey, saiz. Kebanyakan protozoa ni, dia merupakan mikroorganisma unicell, maksudnya satu sel yang berukuran antara 5 mikrometer sehingga 250 mikrometer, which is very small. So itu adalah protozoa. Okay, next kita tengok dari segi bentuk pula. Okay, dari segi bentuk, Paramecium bentuk dia seperti slipper. Okay, salah satu contoh protozoa adalah Paramecium. Paramecium bentuk dia macam slipper. Kena ingat bentuk dia macam slipper. Kalau amoeba, bentuk dia tak ada bentuk. Tak ada bentuk. Sebab bentuk dia sentiasa berubah. Nak kata macam star, bukan macam star. Sebab okay, nanti kita akan sebab dia. Ya. Okey, nutrisi pula. Macam mana protozoa ni mendapatkan makanan? Pertama, protozoa dapat makanan melalui fotosintesis. Contohnya ada protozoa yang nama dia Euglena. Euglena ni boleh buat makanan sendiri. Maksudnya dalam Euglena tu ada klorofil. Ada juga protozoa yang bersifat parasit. Contohnya Plasmodium, dan ada yang mengamalkan makanan secara fagositosis, contohnya ameba. Okey, fagositosis ni apa? Okey, fagositosis contoh ameba menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium ataupun kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Okey, senang cerita macam ni. Ameba ni, dia akan memanjangkan dia punya sitoplasma dia, ataupun kita panggil pseudopodium, ataupun kita panggil kaki palsu, dan dia akan kepung makanan tu. Okay, kalau kamu tengok gambar raja ni, dia akan kepung makanan ni, dan ameba tu akan merembeskan enzim-enzim pencernaan untuk menghancurkan dan mencernakan makanan tu. Dan diserap. So, very special kan. Kalau macam kita ambil makan, ngap terus dalam mulut kan. Macam tu. Tapi ameba macam ni cara dia makannya. Okey, next. Kita tengok pada tempat tinggal pula protozoa. Okey, protozoa ni dia tinggal kat mana? Ataupun kita boleh jumpa dia kat mana? Kalau Paramecium, kita boleh jumpa dia dekat air tawar. Kalau ameba, dia hidup di tanah lembap. Air tawar pun ada. Kat air laut pun ada. Dekat perumah pun ada. Okey, perumah ni boleh jadi manusia, boleh jadi haiwan, boleh jadi tumbuhan. Okey, itu adalah protozoa, tempat tinggal dia. Okey, next kita tengok macam mana protozoa membiak. Protozoa juga membiak melalui dua mod. Satu secara aseks, satu lagi secara seks. Okey, contoh ameba dan Paramecium membiak melalui belahan dia dua. Itu secara aseks. Okey, dia terbelah dua. Simple je. Bahagi dua. Rap. Dah jadi dua individu baru kan. Okey, kalau dari segi seksnya, Paramecium boleh membiak secara konjugasi. Konjugasi macam biasa, tukar-tukar bahan maklumat, okey, dan dia bahagi. Macam tu. Dengan syarat tukar-tukar bahan maklumat. Okey, that is konjugasi. Okey, kita pergi kepada family yang keempat, iaitu bakteria. Okey, tadi kita tengok protozoa, sekarang kita tengok bakteria. Okey, bakteria, saiz dia mikroorganisma unicell, maksud satu sel, yang berukuran antara 0.2 mikrometer sehingga 10 mikrometer. Nak tengok bakteria ni, bukan boleh tengok macam tu je, kena guna mikroskop cahaya yang berkuasa tinggi. So, barulah nampak jelas bakteria tu macam mana ya. Okey, next dari segi bentuk. Secara basicnya ada 4 bentuk bakteria yang kita panggil sebagai sfera ataupun coccus, pilin ataupun spirillum. Spirillum yang ni yang macam spring. Ada yang bentuk macam rod, nama dia Bacillus, kita panggil dia Bacillus. Ada bentuk macam koma, kita panggil dia Vibrio. So guys, anak-anak murid tercinta sekalian, so tolong ingat bentuk-bentuk bakteria, sebab selalunya ialah berdasarkan soalan-soalan sebelum ni, memang dia famous jugalah keluar tentang bentuk-bentuk bakteria. Okey, so kalau boleh kamu tekankan sikit pada bentuk-bentuk bakteria ini ya. Okey, next. Kita tengok pula pada struktur asas. Okey, struktur bakteria ni macam mana? Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh, yang kuat, yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Bakteria ni dia ada dinding sel. Okey.
So dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa macam yang kita tengok dekat sel tumbuhan dekat pokok, tetapi dia dibina daripada asid amino dan juga polisakarida. Itu bahan-bahan dia lah yang dalam dinding sel tu. Sesetengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel. Sesetengah mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Pili ni function dia untuk melekat. Sesetengah bakteria mempunyai flagellum untuk membantu pergerakannya. So flagellum function dia untuk bakteria tu bergerak. Kapsul tu apa? Kapsul tu adalah lapisan protein yang melindungi bakteria ni. Okey, next kita tengok pula kepada nutrisi. Macam mana bakteria ni makan? Bakteria juga, jangan tak tahu korang, bakteria boleh cari makanan sendiri, boleh, maksud cikgu, dia boleh membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jangan tak tahu tu. Ada juga bakteria yang membiak secara mencari makan secara parasit. Sorry, tersasul-sasul pula. Okey, parasit macam yang kamu ingat sebelum ni, parasit dia mendapatkan nutrisi ataupun nutrien daripada perumahan. Okey, so kalau saprofit pula mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah reput ataupun mati. Very simple. Okey, kita tengok kat mana nak jumpa bakteria. Bakteria ni ada dekat udara pun ada, dekat air pun ada, dekat tanah pun ada. Semua organisma, kucing, anjing, manusia pun sendiri, ikan pun ada bakteria. So they are all everywhere sebenarnya bakteria ni. So jangan tak tahu Kemudian ada juga bakteria yang duduk dekat bahan yang mereput. So kita boleh jumpa kat mana-mana saja bakteria ni. Okey. So macam mana pula bakteria ni biak? Macam biasa, ada yang secara aseks dan ada secara seks. Kalau secara aseks, kebanyakannya adalah belahan dia dua lah. Okay, bakteria tu terbelah. Kemudian, secara seks juga melalui konjugasi. Okay, konjugasi. Macam itulah Okay, pertukaran maklumat genetik. Okay, next. Ciri istimewa pada bakteria ni ada special dia. Yang mana bakteria ni ada endospora. Apa dia endospora? Endospora merupakan spora yang terbentuk dalam sel bakteria yang mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Bakteria, contohnya bakteria Bacillus anthracis, membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim. Contoh sekitaran yang ekstrim adalah tempat yang panas sangat, tempat yang sejuk sangat, tempat yang tak ada air, kemarau dan kekurangan makanan. Maka wujudlah endospora dekat dalam bakteria tu. So, apabila keadaan tu dah sesuai untuk pertumbuhan, maka endospora tu pun akan pecah. So, apa function endospora ni? Dia melindungi bakteria tu daripada keadaan yang ekstrim supaya bakteria tu dapat bertahan dan dapat hidup. Nampak? Itu cara bakteria. Bijak. Okey. Kita tengok pula family yang last sekali, iaitu family yang kelima, virus. Okey, size virus merupakan organisma yang paling seni. Maksudnya virus antara 5 family ni virus yang paling kecil sekali. Sebab saiz dia kurang daripada 0.5 mikrometer dan nak tengok virus hanya boleh tengok dekat mikroskop elektron. Okey, so Google lah mikroskop elektron tu macam mana rupanya. Okey, next kita tengok pula kepada bentuk dia. Okey, secara basicnya virus ada 4 bentuk. Ada bentuk sfera, ada bentuk helix, ada bentuk polyhedral dan ada bentuk kompleks. Sfera ni, sfera lah contohnya virus influenza. Kalau helix, bentuk dia, kalau bentuk helix, virus dia adalah virus mosaic. Helix ni melingkar-lingkar, macam ni melingkar-lingkar. Kalau polyhedral ni maksudnya banyak sisi. Okay, contohnya adenovirus. Kalau kamu tengok sini ada banyak sisi. Okay, tepi-tepi banyak tepi-tepi dia kena tepi-tepi lah untuk senang faham. Okey, kompleks. Ada bentuk kompleks maksudnya gabungan. Campur helix ada, polyhedral pun ada. Contohnya bacteriophage. Okey. Struktur asas virus. Okey. Sebenarnya virus ni dibina daripada apa? Dia buat daripada apa macam tu. Okey. So, virus ni terdiri daripada berbenang asid nukleik iaitu asid deoksiribonukleik ataupun DNA. Ini dah pernah tahu dalam tingkatan 4 kan. Okay. Atau asid ribonukleik, singkatannya RNA, yang dilindungi oleh lapisan protein. Lapisan protein ini dikenali sebagai capsid
yang menentukan bentuk virus. Okey, cerita dia macam ni. Dalam virus, boleh jadi dalam dia tu ada RNA, boleh jadi dalam virus tu ada DNA. Okey, RNA ataupun DNA ni ditutup ataupun dibungkus oleh kapsid. Bukan bungkus dalam plastik, dia bungkus dalam kapsid. Kapsid ni dibuat daripada apa? Kapsid ni dibuat daripada protein. Okey. So, kalau kapsid tu bentuk dia bulat, bentuk sfera, so jadilah virus tu virus sfera. Kalau kapsid tu bentuk dia helix, maka jadilah virus tu adalah virus yang berbentuk helix. Okey. Kalau virus tu kapsid dia banyak sisi, banyak sudut-sudut banyak sisi, maka jadilah virus tu adalah adenovirus ataupun virus yang mempunyai bentuk polyhedral. Jadi itu adalah struktur asas. Okay, so kapsid ni lah yang menentukan bentuk virus tu ya. Okey, ciri-ciri yang special ada pada virus. Virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi. Dia tidak berkumuh. Nak kata peluh pun tak, nak kata kencing pun tak, minta maaf. Nak kata kencing pun tak, nak kata peluh pun tak. Nak kata bertumbuh makin besar makin tinggi pun tak. Nak kata bergerak balas terhadap rangsangan, buat dek je. Maksudnya virus ni dia bukan benda yang hidup. Nak kata hidup pun tak hidup, nak kata mati pun macam entahlah, tak mati kan. Tapi itulah ciri special pada virus. Sebab virus ni bukan kita kategorikan dia sebagai benda hidup, sebab virus ini tidak menjalankan ciri-ciri seperti organisma hidup. Apa ciri-ciri organisma hidup? Organisma hidup, okay, dari segi sainsnya, bila sebut organisma hidup, mesti boleh menjalankan respirasi, boleh berkumuh, boleh melakukan proses pertumbuhan, dan dia boleh bergerak balas terhadap rangsangan. Okay. So itu ciri-ciri benda hidup. Tapi ini tidak berlaku pada virus. Okay, so that is something special about virus. But then virus ni dia boleh jadi banyak. Macam mana dia boleh jadi banyak? Cara membiak dia. Okey, virus hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan atau mana. Istilah dia menjangkiti. Okey, contoh. Yang biru ni bakteria. Yang ini adalah virus. So virus ni akan menyuntik bahan genetik dia, sama ada RNA ataupun DNA. Dalam kes ni bacteriophage ada DNA. So dia akan suntik ke dalam bakteria, dan akhirnya kapsid terbentuk, bercantum, protein pun terbentuk, bercantum, dan akhirnya lahirlah anak virus yang baru. So virus tu boleh membiak, dan akhirnya bakteria pun akan mati disebabkan oleh virus tu. So that's why virus ni bahaya sebab dia membiak dalam sel bakteria tersebut. Kalau dalam badan kita, virus tu boleh membiak dalam sel badan kita. Okey, so itu cara macam mana virus membiak. Okeylah guys, nanti cikgu akan sambung dalam part 3. Apa-apa masalah macam biasa boleh komen di ruangan komen. Sekian saja untuk video cikgu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.